Mentari yang muncul tanpa mungkir saban pagi menyaksikan jatuh dan bangunnya nilai kemanusiaan di Cambodia. Bersandarkan sejarah Khmer silam yang dibanggakan, negara ini melangkah penuh harapan menapak ke alam baru. Rakyat negara bekas protektorat Perancis ini tidak dapat memadam ingatan terhadap tragedi Khmer Rouge yang menafikan erti kemanusiaan. Sekalipun suasana politik dalam negeri belum benar meyakinkan, hari ini Cambodia dan rakyatnya bertekad untuk bangun semula. Cambodia dengan jumlah rakyat seramai 11,4 juta orang, kaya dengan hasil bumi, berpotensi untuk diterokai. Ia juga menawarkan tenaga buruh yang banyak dan murah. Pertanian, hasil hutan dan bahan galian antara sumber ekonomi kepada negara Indochina ini. Bagaimanapun, Cambodia dikira antara negara mundur dan miskin akibat perang saudara yang berpanjangan. Biarpun kuno, pengangkutan sebegini masih diperlukan oleh penduduk negara yang tersenarai antara termiskin di dunia ini. Sungai Mekong, Tonle Sap dan Basak menyediakan laluan pengangkutan, sumber protein serta tenaga elektrik kepada negara ini. Ini ialah Sungai Tonle Sap dan ia bermula sebagai sebuah tasik yang besar di pertengahan Cambodia dan keluasan tasik itu sehingga 100 km. Jadi Sungai Tonle Sap ini bertemu dengan Sungai Mekong yang kemudiannya berpecah dua. Satu menghala ke utara iaitu ke Laos dan satu lagi menghala ke Vietnam beratus-ratus kilometer mengalir ke Laut Cina Selatan. Dan peranan The Great Mekong River ini sebenarnya bukanlah kecil bagi masyarakat di sekitar negara Indochina. Malahan, di sepanjang Sungai Mekong di Cambodia ini, kita boleh temui berpuluh-puluh perkampungan masyarakat Islam campak. Dan mereka telah tinggal di sini sejak beratus-ratus tahun. Dan perkampungan mereka inilah yang akan kita lawati sebentar lagi. Cambodia berada di bawah pengaruh Perancis antara tahun 1863 hingga 1941. Dipimpin oleh putera Norodom Sihanouk, ia disiarkan merdeka pada tahun 1953. Di tengah konflik peperangan Vietnam, Cambodia dipaksa dengan rampasan kuasa oleh Lon Nol pada tahun 1970 yang didalangi Amerika Syarikat. 5 tahun kemudiannya, Khmer Rouge yang berideologi komunis menguasai negara ini. Setelah 2 jam perjalanan bot dari jeti di Phnom Penh, sapaan salam kemesraan dan huluran tangan persaudaraan penduduk kampung Kerbau menyambut ziarah kami ke sini. Masjid Darussalam, binaan terbaik yang pernah dibangunkan umat Islam di kampung Kerbau ini. Dibina pada tahun 1937, ia masih kukuh serta berfungsi. Ia terselamat daripada tangan-tangan ganas Khmer Rouge. Dikatakan semasa komunis berkuasa, banyak masjid dimusnahkan atau dicemari kesuciannya. Sekalipun telah dimamah zaman, masjid ini terus diimarah penduduk sekitarnya yang berjumlah hampir 500 orang. Berampiran Masjid Darussalam di mana pondok-pondok kecil sebegini sebagai asrama para pelajar yang menuntut ilmu Islam di kampung ini. Kemiskinan tidak memungkinkan mereka mendapat kemudahan penginapan dan pembelajaran yang lebih baik. Namun kedaifan tidak mengurangkan semangat mereka untuk belajar. Mereka sedar hanya ilmu pengetahuan yang mampu mengangkat darjat seseorang. Mereka golongan pelapis yang diharap akan menggantikan para ulama yang sebagian besarnya dibunuh rejim Pol Pot yang anti-agama. Zakaria bin Yusuf berusia 20 tahun menyimpan hasrat untuk menjadi seorang guru agama.
Saya belajar ilmu ini untuk baligu ini, untuk membentangkan orang tak ada tahu ilmu, untuk tahu ilmu bersama saya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. Zakaria berharap suatu hari nanti dia dapat menyumbangkan ilmu pengetahuannya di kalangan masyarakat Cham di Kambodia. والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان. Di rumah inilah Hafsah binti Muhaidin lahir dan membesar sejak 19 tahun lalu. Sebagian besar masanya dihabiskan di kampung kerbau ini bersama ibu bapanya. Seperti anak gadis kampung yang lain, membuat kerja-kerja dapur bersama ibunya begini menjadi rutin hariannya. Melihatkan dapur rumah Hafsah yang amat sederhana, terbukti kemewahan harta bukanlah miliknya. Tiada apa yang hendak dibanggakan. Namun bagi Hafsah, kekayaan bukan impian hidupnya. Begitupun tidak bererti anak darah sunti ini tidak mempunyai cita-cita. Setiap hari selepas membantu ibu di dapur, Hafsah akan melaksanakan tanggungjawab lainnya. Dikelau fi'il amar yakni nyunan tanya fi'il amar nan. Di sekolah ini, Hafsah menafsirkan cita-citanya sebagai seorang pendidik. Berbanding pada zaman rejim Pol Pot berbaharja lela, bukan saja peluang pendidikan ditutup, ulama dan guru agama diburu dan dibunuh tanpa peri kemanusiaan. Menara ini bagai tugu perjuangan penduduk kampung Suai Kliang. Ia menyaksikan pertempuran berdarah 1 Syawal sehari semalam pada akhir tahun 1975. Pertempuran 1.200 orang Islam Suai Kliang menentang peganas Khmer Rouge berakhir dengan gugurnya 1.000 orang syahid. Mereka bangun berjuang setelah Khmer Rouge melarang Cham Muslim daripada bersolat dan berpuasa. Wanitanya dihalang menutup aurat. Era Khmer Rouge memulakan 3 musibah yang sukar dibasmi hingga ke hari ini: kemiskinan, buta huruf dan penyakit. Dalam pada masyarakat Islam di negara-negara lain berpeluang menikmati kemajuan dan kemodenan. Masyarakat Islam di sini dihimpit 3 masalah tadi menyebabkan mereka sentiasa mengimpikan kemajuan. Dan perkara ini sebenarnya disukarkan lagi dengan hakikat bahawa golongan ini pernah menghadapi zaman pergolakan selama lebih 30 tahun. Di kampung ini saja misalnya, dikhabarkan lebih separuh penduduknya dibunuh Khmer Rouge. ...1975 hingga 1979 adalah tahun-tahun penuh kesengsaraan. 8 juta rakyat Kambodia merasai kezaliman rejim Khmer Rouge yang dikepalai Pol Pot. 1/4 penduduk Kambodia dibunuh sepanjang 4 tahun rejim itu berkuasa. Kampung ini turut dizalimi rejim Pol Pot. Wajah anak-anak kampung Kopol ini tidak mampu memadam penderitaan silam. Kami dibawa ke kampung Kopol,
melihat lubang maut Khmer Rouge mengimbas zaman kejatuhan harga nyawa dan kemosotan nilai kemanusiaan di Cambodia. Lelaki ini menunjukkan kami lokasi penyembelihan manusia oleh rejim Pol Pot. Semasa kerajaan Lon Nol yang mendapat sokongan Amerika disingkir oleh Pol Pot yang berfahaman komunis pada 1975, dianggarkan sekitar 250,000 orang Cham di Cambodia. Ini kita semua boleh nampak lubang yang digali oleh Khmer Rouge di masa yang dibunuh itu. Sebelum dia bunuh, dia gali lubang-lubang dulu. Jadi lubang macam ni, di sini ada 48 lubang macam ni. Dan ditangkap di mana-mana pun. Mufti Kamarudin tahu mengenai kekejaman Khmer Rouge kerana Mufti Kamarudin pernah berjuang menentang kekejaman mereka. Hingga sekarang ini belum ditanam tentu apa-apa, maknanya asal lah. Jadi di lubang-lubang ini bukan orang di sini saja, orang mana-mana pun ditangkap, dimuat di atas kepal, di atas perahu pun dibunuh di sini. Di dua daerah dalam wilayah kampung Cham ini sahaja, 40,000 orang Cham dibunuh. Khmer Rouge yang rata-ratanya dalam usia belasan tahun melaksanakan kempen komunis Pol Pot tanpa peri kemanusiaan. Semua umat Islam di sini membunuhnya dengan sembelih dengan pisau. Ya. Ada di tepi ini kayu besar, ada tiang, dihantar di lubang, diambil. Mana yang di anak sembelih, dia hantar ke tiang itu, dia sebelah. Kemudian dia angkat kakinya, jatuh ke dalam lubang. Perkampungan Jumnik, satu lagi penempatan umat Islam di sepanjang Sungai Mekong yang ramai penduduknya. Terdapat 1,000 buah keluarga di kampung ini dengan jumlah Cham Muslim seramai 6,000 orang. Kebanyakan mereka hidup sebagai nelayan dan petani. Pak Cik Adam Yusof berusia 61 tahun antara ribuan Cham Muslim yang pernah merasai siksanya neraka dunia ciptaan Pol Pot. Dia yang pernah bertugas sebagai guru agama bersyukur anak-anak tidak ditimpa nasib yang serupa dengannya. Putuk-putuk dia pegang kaki tua ini dia pukul dengan pokok kayu. Setih lah, setih. Saya tak hendak ingat lagi lah, saya setih. Kalau saya ingat, saya hendak menangis. Semua, bukan saya ini, semua orang pada masa itu. Sekarang ini kalau jumpa kawan 2-3 orang, 4 orang, kalau ingat pada masa itu, menangis semua lah. Kerana setih. Pak Cik Adam menyembunyikan keperitan dengan senyuman. Baginya, sejarah silam itu terus kekal sebagai mimpi ngeri atau pengajaran untuk diinsafi. Dalam keadaan umat yang lemah dan masih dihantui bayangan sejarah perang yang hitam, perpaduan amat perlu. Pertikaian mazhab sesama Islam hanya menambah kekalutan yang sedia ada. Mereka harus keluar dari lembayung kedaifan, mengangkat semula darjat umat kerana musuh mereka hari ini ialah kejahilan dan kemiskinan. Bagi Mufti Kamarudin, solidariti umat wajib dipertahankan. Cabaran kedaifan yang melanda masyarakatnya sejak berdekad lalu mampu diatasi dengan pendidikan yang berterusan.
Kira-kira 200 tahun dahulu, seorang pemuda Arab merantau ke negeri Terengganu lalu mengembangkan Islam di negeri itu. Tak berapa lama kemudian, lelaki berkenaan merantau pula ke Champa lalu bertemu dengan seorang puteri raja yang kemudian menjadi isterinya. Apabila Champa tewas pada Vietnam, pasangan berkenaan menyelamatkan diri ke kampung ini yang terletak kira-kira 250 km dari Phnom Penh. Dan pada hari ini, kita masih boleh menemui waris pada generasi Syekh Abdul Hamid. Syarif Ahmad bin Syarif Hamzah berusia 26 tahun, penuntut di sebuah ma'had di Madinah. Beliau adalah titisan ke-6 dari keturunan Syarif Abdul Hamid bin Syarif Husin yang berasal dari Terengganu. Syarif Ahmad menyimpan silsilah keturunan yang panjang bermula dari Nabi Adam AS hingga Nabi Muhammad SAW yang kemudiannya bersambung dengan keturunan dengannya. Silsilah yang didakwanya ini menunjukkan Syarif Abdul Hamid bersambung nasab dengan Ahlul Bait Syarif Ahmad bin Syarif Isa dari Hadramaut. Anak seorang puteri Raja Champa antara Vietnam, di tengah Vietnam tu kan ada kerajaan Champa. Dan apabila berlaku peperangan antara Vietnam dengan Champa, maka dia lari kemari. Dengan ilmu dan keturunan Syarif Ahmad yang mulia, dialah harapan umat Islam di Kampung Gol yang ketandusan ulama. Ini kemahiran khusus masyarakat Cham di Chorok Romiat, Kampung Chnang, 55 km dari Phnom Penh. Di kampung ini saja, 387 keluarga Cham mengusahakan pertukangan besi seperti ini yang diwarisi turun-temurun. Setiap mata kapak yang dihasilkan daripada besi landasan kereta api ini mampu disiapkan dalam masa 45 minit. Setiap satu dijual dengan harga antara 3 hingga 5 ringgit. Biarpun hanya cukup makan, tiada rungutan kedengaran, hanya dentingan penukul memenuhi ruang. Dari sudut bahasa, etnologi, budaya dan sejarah, bangsa Cham mempunyai pertalian erat dengan orang Melayu di Semenanjung dan Nusantara. Berasal dari Vietnam, mereka menetap di Cambodia seawal kurun ke-15. Bangsa Cham mula menerima Islam selewat-lewatnya pada kurun ke-17. Namun kumpulan ini yang berpakaian serba putih, berkepala botak dan berserban tanpa kopiah agak unik. Mereka dikenali sebagai orang zahid. Dan bertapa adalah sebahagian daripada amalan spiritual mereka. Mình nên nhớ chân tụ gắn xa mình cái gai này mình thành cái pe nó kelak trong một phi ni mình pi bên ini hujan kelak atauอยู่kong me. Ini dia cakap dia tentang agama, bahawa apa-apa yang ada dulu di masa yang dia lari dari Champa ke sini itu macam inilah, tak ubah sedikit pun. Macamnya asal macam inilah. Bahkan ada kitab yang tulisan dengan bahasa Cham dan huruf Cham yang asal. Bismillahirrahmanirrahim. Talika kita pula gai papui hutan el-motki. Alladin yu abnu pelkai pi yu kimun salata umem kejok nom yon apuiku. Berlainan dengan Cham Ortodok yang bermazhab Sunni Syafi'i, golongan Cham tradisional ini hanya bersolat sekali seminggu pada hari Jumaat. Mereka mempertahankan ajaran yang dibawa dari Vietnam oleh Imam San yang mati pada tahun 1843. Namun dengan usaha dakwah yang berterusan, semakin ramai yang kembali kepada ajaran Islam sebenar. Minoriti di negara bukan Islam, ketiadaan ulama dan pendakwah muktabar, kejahilan yang berpanjangan, serta keterasingan daripada masyarakat Islam lainnya mengakibatkan terpesongnya ajaran.
Bagi masyarakat Islam Cham, perjuangan mereka adalah untuk keluar daripada selubung kedaifan dan kejahilan. Jejak Rasul menamatkan ziarah di bumi Kambodia dengan doa, semoga nasib umat Islam akan terbela. Semoga episod yang baru anda saksikan ini membawa manfaat untuk semua. Esok, Jejak Rasul akan ke Thailand untuk menyingkap rahsia kota Langkasuka yang terbenam di dasar bumi. Sehingga jumpa lagi.